Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fa fahamna Sulaiman kullama atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawlal jibal subhanahu kulkunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabb Musa wa Harun, Ya Rabb Ibrahim, Ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi ma'in. Allahumma zukna fahma wa hikmata wal aqla wa hafz bihmadika Ya Rabb Rahimin. Allahumma aftah alina futuhal arifin, zukna faman nabiyyin wal ulama'il amilin, hazzal mursalin wa imamil muttaqin birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya dan nikmatnya kita dapat mengabdikan diri kepada Allah. Lebih lagi kita bersyukur kepada Allah kerana kita mendapat nikmat Islam dan iman, dan kita kedudukan kita juga di dalam ketaatan dalam ibadah, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kefahaman ilmu agama. Man yuridullahu al-khair, barang siapa idza aradallahu bi'abdil khairah, apabila Allah nak seseorang itu jadi baik, ciri-cirinya ialah yufaqihu fid din. Allah memberi kepada dia kefahaman ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, itu pada kata faslun, pada menyatakan ghadbun, yakni sangat amarah, iaitu qala musannif rahimahullahu taala faslun, yakni pada menyatakan iaitu ghadbun, yakni sangat amarah, iaitulah perangai yang amat jahat, kerana ia membawa kepada banyak menyakiti orang, dan menyakiti orang itu dosa besar, dan dosa besar itu membawa ia ke dalam neraka. Man ghadaba ahadun illa ashfa ala jahannam. Artinya sabda Nabi SAW, tiada marah seseorang melainkan hampir ia atas neraka jahannam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbil alamin. Jadi kita masuk pula pada bab ghadab, iaitu marah, iaitu yang menceritakan dalam kitab ini, cerita pula bab marah. Ia salah satu maksiat batin yang ada pada dalam hati seseorang itu, dan kita disuruh juga iaitu banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab fitrah manusia ni tak lari, dia ada sifat marah, dia ada sifat lemah lembut dia, itu tak lari. Tetapi fitrah asal jadian manusia itu dia lebih cenderung kepada Hanif iaitu ke arah kebaikan. Walau manusia iaitu khususnya manusia yang selain daripada orang munafik dan orang kafir, dia cenderung ke arah kebaikan. Bila dia cenderung ke arah kebaikan, maka sifat-sifat ini akan hadir, akan mari, sifat marah dan lari. Tetapi bagaimana yang orang panggil marah yang dibenci oleh syarak, yakni kita yang disebut oleh Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang ini marah tidak bertempat, tidak bertempat langsung. Tu marah ke orang, tak tahu sebab apa. Tu pun kalau tahu sebab apa pun, orang mengkhianat kita ataupun orang buat hal sedikit sebanyak pada kita, tu pun disuruh kita sabar di atas kemarahan kita tu. Apatah lagi kalau
marah kita ini tidak bertepat, itu lebih-lebih dicela oleh Allah dan Rasul. Yakni sangat amarah, iaitu perangai amat jahat. Jadi sifat marah ini sifat yang amat jahat, kerana sifat itu yang asal daripada api. Api itu daripada iblis. Jadi sebab itulah syaitan ini dia daripada api. Sebab itulah Rasulullah menyatakan, bila marah kamu, hendaklah kamu berwuduk. Falyatawadda, hendaklah kamu berwuduk. Kerana sejuk marah itu, kerana sejuk iaitu kerana padang api itu dengan air, maka padan iaitu marah itu dengan kita berwuduk. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang telah kita baca juga pada hari Senin baru ni, berkaitan dengan dalam kitab As-Salikin pun ada menceritakan berkaitan dengan sifat marah. Cuma dia tak bahas lebih panjang lah. Cuma dalam kitab ni dia panjang sedikit. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Sebab apa perangai jahat? Kerana ia membawa kepada banyak menyakiti orang. Bila sifat marah ni yang ada dalam diri tidak bertepat ni, dia menyakiti hati orang. Jadi menyakiti hati orang adalah dosa besar. Sehingga hatta hadis Nabi SAW beri isyarat dah, iaitu seorang lelaki-lelaki ni mari bertemu Rasulullah, dia kata inna fulanatan, sesungguh seorang perempuan ini kasra salatiha wa sadaqatiha an yu'ti jiranaha. Tu seorang perempuan ni dia banyak sembahyang sunat lah, sedekah sunat yang wajib lah, zakat. Apa lagi kebaikan ini dia buat, an yu'ti jiranaha, tapi dia menyakiti jiran dia. Nabi kata apa? Fannar, maka neraka bagi dia, kata Rasulullah SAW. Neraka bagi dia. Itu menunjukkan menyakiti manusia itu adalah dosa besar. Jadi sifat marah itu tidak bertepat. Marah pada orang tidak bertepat ni, maka ialah perkara yang menyakiti manusia. Tak boleh. Dan menyakiti orang itu dosa besar. Jadi kata musannif, kata pengarang kitab kita ini, diri menyakiti manusia ini adalah dosa besar. Dia termasuk dalam dosa itu ismul kabair. Salah satu dosa besar ialah menyakiti manusia, dan dosa itu membawa kepada neraka. Jadi sudah tentulah bila ada dosa membawa kepada neraka. Jadi tak kiralah siapa saja buat saja dosa, buat saja perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah neraka milik dia. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada marah ma ghadaba ahadun illa ashfa ala jahannam. Tiada marah seseorang melainkan hampir ia atas neraka jahanam. Maksudnya marah yang tidak bertepat ini lebih hampir kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab diri itu dosa besar. Diri marah tu. Adapun marah kena ada juga. Marah bila melihat maksiat, marah bila ahli keluarga, anak isteri melakukan perbuatan-perbuatan yang diharam oleh Allah, kena ada marah juga. Maksudnya marah pun bil hilm, dengan ada lemah lembut, bukan marah cara kasar. Itu tak boleh. Sebab itulah ma'azama ahadukum fi ainil arba', kata Imam Abu Hasan, kata Abu Yazid Al-Bustan, marah itu di dalam berbicara berkaitan dengan marah, dia kata aku lebih suka memperingatkan manusia itu dengan cara empat mata. Fahuwa nasihatu bil ilm, itu nasihat lemah lembut. Tetapi kalau iaitu man azama ru'yin nas, tetapi kalau menasihat manusia itu secara umum, secara keramaian, secara manusia ramai, kamu tegur orang hal kadang orang tu tak kira lah siapa saja, hal kadang ramai-ramai, itu menunjukkan naqsul aql, kurang akal kamu,
dan ialah illa faqra, iaitu ia menunjukkan kesombongan kamu, dan wa ta'ammu, dia lebih menunjukkan kepada memalukan dia. Jadi sombong dan memalukan, itu. Jadi sebab itulah bila kita ada sifat nak marah, maka kita akan beri nasihat. Lebih lagi ahli keluarga, anak isteri, maka mestilah nasihat itu cara lembut-lembut. Walaupun kita ada sifat nak marah, tak boleh. Sebab itulah Imam Abu Yazid menyatakan, aku lebih pilih nasihat itu secara empat mata. Apa maksud empat mata? Iaitu seorang sama seorang lah. Tak betul hak ni. Tapi kalau lah meninggal perbuatan marah, maksudnya kita tak bercara, biar dia lah, tu, maka itu ad-dayus. Itu termasuk dalam golongan ad-dayus. Sebab Rasulullah menyatakan ad-dayus la yadkhulul jannah. Lelaki-lelaki dayus tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana anak isteri buat maksiat, melakukan perbuatan haram, tak berani nak tegur, tu kalau dia tegur dah anak isteri nak buat juga, itu lepaslah bagi dia. Tapi dia sebagai khalifah dalam rumah tangga ni, dia kena ada tegur juga. Tak betul buat perbuatan begini. Tapi anak isteri tak mau ikut juga, dia terlepas dah. Tapi dia kena melazimi lah, kena melazimi. Tak betul perbuatan begini, tak boleh buat, dosa haram. Tu, itu panggil marah yang hadir dalam hati seseorang itu dipuji. Tapi mesti dengan bilhilm, dengan berlembah lembut. Itu yang disebut oleh para ulama seperti mana Abu Yazid Al-Bustam rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka jadi amarah suatu rantai daripada rantai neraka yang dihela, yang ditarik, yakni ditarik seseorang ke dalamnya, ke dalam neraka. Jadi marah ni adalah satu rantai, maknanya ada pertalian dengan neraka. Ini lebih utama, sebab kalau orang marah ni kebanyakan bukan jadi molek, dia jadi punah. Sebab tu Rasulullah ajar iaitu dengan bersabar, dengan sabar sekarang, dengan bila mari sifat marah tu, bila ada sifat marah, iaitu sabar. Dan sabar di atas ujian itu yang telah disebut oleh Sayyidina Ali adalah mendapat 300 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 300 darjat. Dan juga disebut oleh Abdullah bin Abbas, disunatkan seseorang selalu membaca dalam sembahyang sunat dia ke, sembahyang wajib, sembahyang fardu dia ke, baca semua Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baca semua supaya Allah Subhanahu wa taala tidak bagi ujian yang mana ujian itu tidak mampu kita nak menanggungkan. Rabbana la tu'akhizna, itu jika kami tersalah jangan kamu hukum kami. Itu disebut oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah banyak Abdullah bin Mas'ud, para sahabat-sahabat lain cerita baca hak tu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apa, ala ukhbirukum idza nazala bala'un aw ghadabun, apa lagi, au ham, iaitu au hazim, iaitu kalulah aku nak cerita kepada kamu, kata Rasulullah, kalau kamu kena ujian, apa lagi, kena bala ujian, kena ada sifat marah yang tidak menenangkan jiwa kamu, ataupun hazim, iaitu sifat duka cita, sedih berpanjangan, selalu tak tenang jiwa ni, Rasulullah kata apa? Qul Allahu Rabbuna la syarikalah. Yang kita telah baca dah, yang telah kita selalu sebut, iaitu takut marah itu jadi Tuhan dalam hati kita. Bahaya marah ni, bila duduk hati ni, jadi dia mengajak pada sifat-sifat yang lain. Syaitan ada sifat marahlah kepada Nabi Adam AS, sehingga dia tidak ada adab. Punca dia sombong satu hal. Jadi oleh kerana sifat marah dia kepada Nabi Allah Adam AS ni menyebabkan dia tak ada adab. Tiada adab dengan Allah SWT.
Sehingga dia bertikar, kenapa kamu jadi akan Nabi Adam sedangkan Nabi Adam daripada tanah, aku daripada api. Tu dia mempertikarkan sebab kemarahan yang ada dalam hati dia ni. Sedangkan dia orang yang mulia. Sebab marah indah tak kenal siapa, tak kira siapa dia, tok guru ke, ustaz ke, tok mufti ke, tok qadi ke, tak kira siapa saja. Sebab syaitan menjadi orang panggil bahan sejarah telah yang berlaku bagaimana syaitan langit mana dia tak pijak, langit mana dia tak pijak, dia berjalan belaka dan malaikat-malaikat itu adalah anak murid dia. Itu syaitan tu, iblis ataupun dikatakan iblis. Syaitan ni kedian ni, syaitan ni berkata syaitana. Tu asal-asalnya nama iblis. Iblis ni orang alim, orang hebat. Berapa puluh tahun dia mengajar para malaikat yang hebat-hebat di atas langit tu, yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu guru ni, iblis ni. Tapi oleh kerana sifat marah ia kepada dalam penciptaan Nabi Allah Adam ataupun mari belakalah bila sifat marah ni mari belaka sombonglah, dengkilah, tak ada timbul belaka. Tu sifat dia tu. Bila marah ni macam-macam lah kelakuan dengan tangan ke tanduk iblis tu. Tu sebenarnya sebut syaitan ni maknanya jahat-jahat sungguh, orang panggil syaitan. Tapi kebanyakan kita dia sebut syaitan ni bayang iblis ada tanduk tu, ada ekor tu lah. Tu antaranya. Tapi ada ulama yang katakan dia sama dengan waktu lah. Lebih kurang waktu lah kalulah kejahatan itu melampau. Jadi sebab itulah apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah ajar, iaitu banyak mengucap Allahu Rabbuna la syarikalah. Banyak buat kata begitu. Bila kita ada sifat marah ke, selain kita istighfar pada Allah dan lari, semua manusia ada sifat marah, tetapi mesti berusaha seperti mana istighfar pada Allah, astaghfirullahalazim, ataupun Allahu Rabbuna la syarikalah, Allah Tuhan kami la syarikalah. Iaitu tiada yang menyutukan, tiada yang mensyarikatkan, ataupun tiada yang berkongsi baginya ya Allah, tak ada. Jadi kalau letak marah itu melampau, berpanjangan, siapa marah dah berti-berti, daripada muda sampai tua marah semua, tengok orang nak marah semua. Tu tengok musuh dia nak marah semua, orang buat sakit hati dia nak marah semua, maka itu bukanlah cara yang baik. Tu walaupun orang menyakiti kita, walaupun orang yang memfitnahkan kita, berbagai-bagai bentuk fitnah, maka biarkanlah. Biarkanlah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau letak sifat marah semua, maka seseorang itu akan terhijab dengan kerhadatillah. Sebab apa? Sebab dia menjadikan Tuhan marah itu dalam hati. Maknanya bukan Allah. Jadi terhijab dia nak sampai ke hadratillah untuk mendapat keridaan Allah atau untuk mendapat ketenangan jiwa, jadi terhijab. Na'udzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh para ulama berpandukan kepada hadis Rasulullah menyatakan Allahu Rabbuna la syarikalah. Itu di antaranya salah satu amalan zikir, amalan kalimah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala, maka jika seorang memarah ia akan dikau maaf, maka maafkanlah olehmu hai murid, serta jangan artinya tiada iaitu bercaun, yakni di bawah tu nombor 1 disebut artinya tiada berkata-kata dengannya serta amarah. Itu maknanya bercaun, maksudnya iaitu tiada berkata-kata dengan dia serta amarah. Maknanya iaitu bila iaitu disebut oleh musannif rahimahullahu taala, jika seseorang memarahi akan dikau, maka memaaf olehmu hai murid, serta jangan engkau bercaun, yakni jangan berkata dengan dia, yakni serta amarah. Jangan jawab baliklah akan dia. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahili. Tu Allah menyatakan dalam Al-Quran, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf
wa a'rid 'anil jahilin. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ambil olehmu ya Muhammad akan bermaaf. Suruh olehmu dengan perbuatan kebajikan dan jangan kamu herau menyakiti mereka itu, akan dikau dan berpaling olehmu dari perbuatan orang jahil. Jadi iaitu bila orang marahkan dikau ni, iaitu ambil olehmu sifat pemaaf, iaitu maafkan dia. Tapi gitulah sifat manusia ni, bila orang marah dia mari naik angin juga kadang-kadang. Bila orang marah tidak tepat, sifat manusia. Tapi hak yang diajar Rasulullah, Allah Azza wa Jalla beritahu kepada Muhammad, iaitu maafkanlah dan suruh olehmu akan berbuat kebajikan. Tetap menyuruh buat kebajikan. Dan kalau dia nak bertengkar juga, nak berbatah juga, iaitu tetap nak marah kita juga, kita buat baik, kita suruh maaf dia. Apa lagi? Kita suruh dia buat kebaikan. Apa Allah menyatakan, wa'arid 'anil jahili, berpalinglah kamu, salayanglah. Salayanglah itu perbuatan orang jahil, orang yang tidak mengetahui tentang iaitu kebenaran ataupun sifat-sifat pemaaf itu sendiri. Sebab itulah Allah menyatakan wa'arid, berpalinglah kamu. A'rad yakni kamu jangan layang. Itu di antaranya, itu lebih selamat yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memaah ia Nabi akan seorang badui yang menghela ia akan kain Nabi, yakni yang menarik ia Arab badui itu akan kain Nabi pada bahu Nabi, iaitu pada bahu Nabi. Maka itu berberkaslah pada bahunya Nabi kerana sangat dihelanya, yakni ditariknya Arab badui itu. Maka badui itu berkata, badui itu, beri olehmu ya Muhammad akan daku daripada harta Allah padamu. Maka berpaling Nabi kepadanya, kepada badui itu serta tertawa. Maka memberi ia Nabi akan Arab badui, tiada membalas ia, itu menghalus, yakni membalah, itu ala sawab, iaitu membalah, tiada membalah ia dari perbuatan Arab badui itu. Jadi suatu hari Arab badui ni, bila sebut badui ni orang Hulu lah, kebanyakan orang Hulu ni dia baru masuk Islam, sebab dia baru memahami Islam. Itu panggil badui. Sebab itulah kita telah baca hadis sebelum ni pada minggu lepas, iaitu Arab badui boleh doa dan sembahyang begitu. Itu Abu Hurairah menceritakan, qama fi salatin wa kunna ma'ahu wa qala arabiyyun Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, Arab badui, aku semayang sama Abu Hurairah kata, aku semayang sama Abu Hurairah, aku bersama semayang bersama Rasulullah, dan Arab badui kata dalam semayang fi salatin, fi dengan makna dalam, maknanya dia kata dalam semayang dia, Allahumma arhamni, ya Allah beri rahmat padaku, wala tarhamni wala Muhammad, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah beri rahmat padaku dan Nabi Muhammad, wala tarham ma'ana, dan jangan kamu beri rahmat bersama kami ni seseorang pun jangan bagi. Bila itu Rasulullah kata jangan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam li arabiyyin, Rasulullah kata itu laqad hajartu yuridu wajha Allah yuridu rahmatullah, sesungguhnya kamu telah menyempit rahmat Allah. Itu hadis yang telah kita baca. Jadi Arab badui boleh berdoa gitu. Maksudnya Arab badui, bila badui ni orang dia orang Hulu lah. Dia orang berhulu dalam pedalaman kampung. Tu bila dia mendengar kenabian, dia keluar, dia tahu kenabian hebat Nabi Muhammad ni, dia yang digelar sebagai Al-Amin. Tu dia keluar, dia pun masuk Islam. Sebab tu kadang-kadang bila berjumpa Rasulullah, dia pun ada kisah ni, Arab badui itu dia terik kain, itu
iaitu pada bahu Nabi ni, iaitu serban Nabi. Nabi pun serban Nabi buat kain nidak atas bahu Nabi tu, dia pun terik sampai bekah pada bahu Nabi tu. Maknanya dia terik dengan senjah dengan kuat lah. Adat Badui mana ada adat, kerana sangat dihelanya kata Arab Badui itu, "Hei Muhammad, hei Nabi Muhammad, bagi aku ni harta Allah ni padamu." Maka berpaling ia Nabi pun suka, Nabi senyum je. Nabi senyum je kepada Arab Badui itu. Nabi pun Nabi bagi je. Ambil lah, Nabi kata. Tu Nabi ambil. Itu Arab Badui ni. Bila begitu, tiada membalas ia Nabi. Nabi tak balas pun. Nabi kata nak minta molek. Mai tarik gini, sakit bahu saya, bekah ni. Nabi tak kata, Nabi bagi je. Itulah akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu hebat sekali. Sempena juga dengan bulan kelahiran Nabi yang kita duduk ni banyak. Inilah akhlak-akhlak Nabi. Kita manusia ni sebagai umat Nabi Muhammad, kita nak contoh beginilah. Kita nak, bila sebut Mauludin Nabi, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak ambil belaka. Apa hak Nabi bawa, kita nak cebok, nak ambil sekuasa kita kalau boleh. Niat begitu. Tak kira dalam urusan politik ke, dalam urusan apa lagi, ibadah ke, kita nak belaka. Sebab apa hak Nabi bawa itu adalah hak yang benar. Apa yang dibawa Nabi itulah jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi bawa ni. Tengok Nabi tak balas. Jadi kata musannif, hei murid, yakni orang-orang yang nak menjalan hati ke hadratillah. Itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih tinggi martabat daripadamu. Maka memaaf ia Nabi akan perbuatan iaitu perbuatan itu yakni perbuatan Arab Badui, serta iaitu tiada layak diperbuat akan dia. Sepatutnya Arab Badui tak buat begitu seperti mereka itu. Maka betapa dimaaf akan dia, akan Badui itu oleh yakni akan dia. Maka betapa dimaafkan akan dia. Akan dia itu Arab Badui. Nak sedap lagi, tambah maf'ul dalam bahasa Arab, panggil maf'ul di situ. Iaitu macam mana? Maka betapa dimaaf akan dia, akan Nabi ni, iaitu akan dia akan Arab Badui ni, mana? Oleh Nabi. Letak oleh tu sedap sikit. Maksudnya dalam tata bahasa Arab tu letak oleh. Oleh tu kemah sikit. Tu maknanya bila sebut oleh tu, ibarat kalau kita makan nasi tu, tak nasi kosong sajalah, ada ulang-ulang dia tu. Begitu. Maka itulah dikatakan seni bahasa Arab oleh Nabi. Jadi Nabi maaf. Maka betapa bagimu engkau amarah akan manusia, serta engkau sangat iaitu terkebawah martabat daripada manusia. Dan adalah Allah itu menyuruh ia Nabi dengan memaaf, serta adalah ia Nabi lebih daripadamu, dan istimewa pula terlebih kuat disuruh akan dikau dengan yang demikian itu, serta kehinaanmu. Jadi kata musannif rahimahullah taala, pengarang kitab kita ni, dia mari contoh hadap bagaimana Arab Badui senjah begitu atas bahu Nabi. Nabi pun maaf. Nabi kata tak apalah, Nabi beri pula, Nabi senyum pula. Maka kata musannif, kata pengarang ulama yang mengarang kitab ni, dia kata iaitu hei murid, adalah Nabi tu terlebih tinggi martabat. Nabi tu martabat lebih tinggi. Macam mana? Maka iaitu memaaf ia akan perbuatan itu. Nabi maaf perbuatan itu. Kadang-kadang dia ada juga dia kata gini, itu Nabi, kita ni orang biasa. Tu dah, kalau tak mau ikut Nabi, nak ikut siapa lagi? Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tu sesungguhnya bagi Rasulullah itu adalah suatu ikutan yang sangat baik. Maka Rasulullah selalu ikutan yang baik. Sebab tu Rasulullah kata, kamu ikutlah aku dengan kemampuan aku. Dan Rasulullah, hingga Rasulullah sanggup berkata, hadis yang kita baca juga, itu syurga itu milik orang yang taat pada Allah dan Rasulnya.
walau Habsyian, walaupun dia seorang dia seorang Afrika rambut keriting sekalipun. Tu kata Rasulullah SAW. Jadi sebab itulah kalau tak mau ikut Nabi, nak ikut siapa lagi? Jadi kita boleh ikut, niat kita nak ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sekuasa kita, semampu kita. Kita ikut, kita dapat menahan kemarahan kita, maka kita ikut apa Nabi buat tu. Dah saya terlajuk juga, jadi marah juga, lepas tu rasa nyesal. Istighfar lah. Istighfar tak ada masalah. Mana kita ni manusia, ada kesalahan semua, tak kira siapa saja. Kullu banin ala khata' wa khairu khata' tawabun. Setiap anak ada ni, tak kira siapa saja, dia pandai ke, bijak, alim ke, tak kira siapa, setiap anak ada itu ada kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan itu ialah orang bertaubat. Tu kita mari sifat marah, kadang-kadang kita marah, tak kira kawan kita ke, kita marah ahli keluarga kita ke, tak kira siapa saja, kita angkat suara nak marah, maka ada jalan lain. Kita istighfar pada Allah dan memohon maaf kepada orang yang kita kasar, tak kira siapa saja. Itu lebih baik. Dan dalam hati kita kena ada semua Rasulullah tu sebagai qudwatul hasanah, sebagai ikutan, idola yang lebih baik. Sebab itulah Rasul kata Al-Imam Al-Mawaddi rahimahullahu ta'ala, rasanya umat di akhir zaman kerana dia menjadikan idola itu selain daripada Rasulullah SAW. Dia seorang Islam, tetapi dia tidak mengambil, iaitu dia tidak hidup dia itu secara Islam. Cara Islam macam mana? Cara Islam ialah cara yang dibawa oleh Rasulullah dan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tu Rasulullah kata, aku diutuskan liyutimma mamalikal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak Rasulullah dibangkit untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana sebelum kedatangan Rasulullah? Bagaimana kafir jahiliyah ketika itu bunuh anak perempuan, macam-macam buat kelakuan, tapi bila Rasulullah mari, Rasulullah sempurna. Ini akhlak yang sebenar. Ini akhlak yang dibawa, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah bila kita tak sama martabat dengan Rasulullah, martabat dengan orang maksum, tapi kita sebagai umat dia, ataupun disebut Imam An-Nawawi, diri usaha kita nak mendapat akhlak yang baik seperti mana dicontohi oleh Rasulullah, hadzal ibadah. Sudah ibadah dah. Muafakat Imam An-Nawawi, apa lagi Imam Al-Ghazali, begitu banyak lagi ulama-ulama lain nyatakan dapat pahala dah. Diri niat nak ikut sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya berselawat malam bulan Maulud Nabi SAW, hanya berselawat. Selawat tu alhamdulillah bagus, tetapi macam mana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Adham, idda'aitum hubbur rasul wa talaqatum atharahu wa sunnatahu. Kamu mendakwa kamu cinta Rasulullah, tapi kamu tidak ikut sunnah-sunnahnya dan jalan-jalan yang ditempuhi oleh Rasulullah SAW. Itu kamu tak mau ikut. Kamu dakwa kasih Rasulullah, selawat saja, alhamdulillah besar, fadilat selawat ni bagus. Tetapi kena ikut juga perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Kita walaupun ada kelemahan, kita ada kesilapan, itu tak lari. Itu sifat manusia, sifat sebagai umat, itu ada kesilapan. Maka sebaik-baik kesilapan ialah orang bertaubat pada Allah, dan kita sentiasa menjadi Rasulullah itu sebagai ikutan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka martabat Rasulullah lebih tinggi daripadanya, maka memaaf ia akan perbuatan itu, Nabi maaf, serta tiada layak diperbuatkan dia. Sepatutnya Arab Badui tak buat begitu, tapi Rasulullah maaf, maka bertapa dimaafkan dia oleh Nabi maaf. Itu sifat akhlak Rasulullah. Maka sifat orang panggil Nabi kita ni Muhammad SAW tidak ada tandingan dengan pendeta-pendeta ataupun panggil orang-orang ahli Alkitab di kalangan mereka ataupun orang alim yang didakwa sebagai orang alim di kalangan faham itu agama-agama mereka. Itu Nabi Muhammad akhlak yang terpuji. Sebab itulah mereka tahu
orang-orang alim di kalangan orang Yahudi, orang Nasara, dia tahu kehebatan Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah ni, tapi dia tetap tidak percaya, tak boleh nak terima Nabi SAW ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka betapa bagimu engkau amarah akan manusia. Jadi bagaimana pula kamu ni pemarah manusia? Marah, siapa marah ketara, siapa mudarat di kamu dan siapa mudarat di orang lain, macam mana? Tu kata musannif, iaitu akan manusia serta engkau sangat terkebawah martabat daripada manusia. Kamu marah manusia ni kadang-kadang sehingga menghinakan martabat kamu ni, lebih hina terbawah daripada manusia ni. Adalah Allah itu menyuruh ia akan niat akan nabinya dengan maaf. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni selalu mengajar Muhammad ni iaitu sifat pemaaf. Itu Allah Azza wa Jalla. Serta adalah ia nabi lebih daripadamu, dan istimewa pula lebih kuat suruh akan dikau dengan demikian itu, dan lebih utamalah istimewa kalau kamu buat yang demikian itu seperti mana akhlak Rasulullah SAW. Yang demikian itu serta kehinaanmu. Tak apa memaafkan orang, kita minta maaf, memanglah kita suatu kehinaan, kuasa hina, tapi sebenarnya kita orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah selalu mengajari Muhammad tentang sifat marah ni, jangan marah. Sebab Rasulullah, Allah menyatakan inna rahmati taghribul ghadabi, sesungguhnya kasih sayang aku ni mengatasi kemarahanku. Tu Allah menyatakan dalam lamma khalaqallahu qalam, tatkala Allah menciptakan qalam dari lauh mahfuz, lalu tersurat dalam di lauh mahfuz tu inna rahmati taghlibul ghadabi, sesungguhnya kasih aku ni mengatasi kemarahanku. Allah kasih, Allah Ta'ala beri peluang, lebih lagi umat Nabi Muhammad, Allah beri peluang. Kalau Allah marah sungguh, Allah Ta'ala Allah Ta'ala dah beri sikit kepada orang kafir, makan, minum, orang munafik ke, dah sikit. Tapi oleh kerana Allah tangguh dulu kemarahan dia, dan Allah mengutamakan kasih sayang itu khususnya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Dan adalah setengah anbiya alaihi salatu wassalam iaitu memukul akan dia oleh kaumnya, pada mukanya berdarah ia, padahal ia menyapu akan darahnya daripada mukanya, serta katanya, ya Tuhanku, ampun olehmu akan kaumku, kerana mereka itu tiada berakal. Dan adalah Nabi itu tiada pernah memukul ia akan perempuan atau khadan atau lain keduanya, melainkan pada perang kafir. Jadi inilah akhlak-akhlak Rasulullah SAW dan para anbiya, orang utusan itu utusan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua mereka ini diajar, dididik oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang pemaaf dan tidak marah. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi saya sekarang dulu, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan sentiasa meletakkan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan juga majlis ilmu kita pada malam ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.